Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang menonton ni? Hari ini saya nak kongsi satu kaedah untuk belajar peribahasa. Ini belajar peribahasa yang macam mana nak belajar peribahasa? Kalau kita ada kaedah, maka kata orang tu pembelajaran peribahasa itu akan menjadi satu kegiatan yang menyeronokkan dan juga ianya akan meningkatkan kemahiran kita dalam pelbagai bidang bahasa. Apakah bidang-bidang itu? Tentulah menulis, ya. Dan bahasa tak lain tak bukan mesti nak berfikir, merancang, itu semua penting, ya. Dan merancang berfikir ni pun boleh meningkatkan prestasi kita dalam mata pelajaran yang lain, bukan sahaja bahasa Melayu. Jadi hari ini saya akan kongsi satu kaedah di mana setiap peribahasa, terutama peribahasa yang menjadi duri dalam daging, menjadi masalah bagi anak-anak kita itu, dapat mereka pelajari secara berproses. Jadi proses ini yang penting, ya. Proses ini yang penting. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan gunakan kaedah iaitu pembaca, PE peribahasa, M makna. Jadi peribahasa kita akan cari makna, tidak ada jalan pintas di sini. Lepas makna itu makna itu ada berapa bahagian berdasarkan apa makna itu. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian selepas dia berdasarkan makna itu tentang apa, kita harus berikan contoh. Jadi ini sangat penting. Dalam penulisan mesti ada contoh yang khusus, ya. Untuk membangunkan karangan pun mesti ada contoh yang bagus. Untuk menulis ayat pun mesti ada contoh yang bagus. Dan kemudian barulah kita jadikan sebagai ayat. Jadi yang tertera di sini adalah hasilnya. Cuba kita perhatikan peribahasa air dikencang tiada putus. Maknanya dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Dua saudara tak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Jadi berdasarkan bersaudara, siapa yang bersaudara tidak dipisahkan perselisihan. Itu perlukan contoh. Contohnya Ali dan abangnya. Jadi mereka tidak boleh dipisahkan. Mereka berbaik-baik semula selepas bergaduh semalam. Itu contoh yang nak kita berikan. Kemudian ayat ni ialah Ali dan abangnya berbaik-baik semula setelah bergaduh semalam. Ibarat bab peribahasa air dikencang tiada putus. Jadi setiap satu peribahasa tu, jika kita menggunakan proses ini, maka ianya akan membangunkan pemahaman kita. Ianya akan membangunkan keyakinan kita. Kita belajar bukan kerana kita nak menghafal, bukan. Kita belajar kerana kita nak meningkatkan pemahaman kita. Jangan buang masa, kita tonton video ini. Okey? Siti Karmin kembali lagi. Seperti yang saya janjikan ya murid-murid, kita akan buat contoh pembaca dengan peribahasa air dikencang tiada putus. Jadi langkah-langkahnya pun dah terpapar di situ dengan jelas, kan. Ada peribahasa, ada makna berdasarkan contoh dan ayat. Kita mulakan sekarang, ya. Jadi peribahasanya ialah air dikencang tiada putus. Air dikencang tiada putus. Maknanya ada dalam senarai dua orang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Jadi dalam maknanya ada berapa perkara. Ia berdasarkan berapa perkara penting. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Berapa, ya? Nak tengok? Berdasarkan bersaudara satu, tidak dapat dipisahkan dua, dan perselisihan. Setiap satu ini mesti diberikan contoh. Bersaudara siapa? Murid, katakan Ali dengan abangnya. Tidak dapat dipisahkan. Bagaimana? Mereka berbaik-baik semula, ya. Perselisihan. Kita tengoklah contohnya. Tengok contohnya. Ali dan abangnya, itulah bersaudara, berbaik-baik semula. Itulah tak terpisah. Bergaduh semalam, itulah perselisihan. Ali dan abangnya berbaik-baik semula, bergaduh semalam. Apakah ayatnya? Itulah ayatnya. Ali dan abangnya berbaik-baik semula setelah bergaduh semalam. Setelah bergaduh berbaik-baik semula. Seperti apa? Air dikencang tiada putus. Jadi itulah peribahasanya, air dikencang tiada putus. Jadi inilah contoh pertama. Nanti Siti Karmin akan tunjukkan contoh yang kedua. Nantikan, ya.
Jadi apakah contoh yang kedua? InsyaAllah akan saya tampilkan, akan saya kongsi. Yang penting gunakanlah proses ini dengan anak-anak kita di rumah ya. Jadi saya merujuk pada ibu bapa, bukan pada anak-anak itu. Jadi video ini untuk ibu bapa. Kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya dan mungkin saya boleh adakan kelas untuk ibu bapa. Ya, seronok juga masuk kelas bahasa tau. Macam mainan language tu. Jadi sampai di sini saya Sidi Karmin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.